Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Pasal sujud, dahi mesti tidak berlapik. Lepas tu jika berlapik, dahi tidak sah sujud. Pengecualian, dahi berbalut kerana luka dan sangat... Alright. Faham. Ustaz dah hilang. Ni program Marifatullah ni malam ni. Sekejap. Mungkin kuku tak tajam Ustaz, tak nampak tanda tu Ustaz. Ustaz cakap tanda. Wah, kena tanda pakai kuku. Kuku potong solat Jumaat Ustaz. Ustaz, slide tak ada. Ustaz, slide hilang. Please give me 2 minutes. Lagi saya pakai ni. Dah dengar. Okey. Ni. Maka pentinglah orang yang beramal itu mengetahui dia akan kefir. Dinasti ada? Yang banyak orang tak tahu. Saya kat Ada dalam Ustaz pakai orang rumah punya. lama kita ngajar. Okey. Tadi nampak dinasti dah dengan kuku kat sana. Oh, memang main lah. Ni kefir ni. Jadi ni dah belajar ni. Okey, ni. Dah belajar, habis. Sekarang ni belajar secara sah. Gua tengok slide Jadi kita tengok kepentingan ni. Okey sir. Yang akak tadi apa ni? Kak kelapa Azrina tadi. Slide sah ni. Ya Ustaz, betul-betul ni Ustaz. Slide ni. Ya betul Dia Ustaz. kacau Okey. nanti. Lepas tu bawa kita cek kitab. Mari kita sambung penerangan kat sini lah. Belajar secara sah. Kau buat apa ni kau? Tak belajar secara sah nanti uduk. 27 Ustaz. Uduk dah sah Okey. habis dah. 12 daripada Tak atas. dengar. Dia cakap Apa ada pun tapak. Ustaz, terangkan tu. Ustaz, Dahi ditekan Ustaz. admin. Dahi hendaklah kena sebab Okey. sujud. Ustaz tak dengar. Jika ada lapis tidak sah gini. Ada pun tapak tangan Ni dah sah. dan dahi itu Kan ditekankan. angkat satu. Ya betul Ustaz. Eh? Betul Okey, betul. okey. Saya tulis satu, Faham Adin. saya akan terangkan dan saya akan Kita sambung dekat kitab baru lah. pada kita lain. Kita banyak tak apa. Kita banyak. Tu saya boleh explain. Abang jalan ke masjid pula apa. Slide tak Itulah. ada Ustaz. Sekejap saya dah cakap yang ada kat Sekarang sini. dia pertama ni. Ni, Okey. Kita tulis dulu apa ulama ni kata. buat macam nak buat. Entah. Boleh Kalau dulu. tuan ni boleh buat apa lah. Dahi Jadi kita faham. Ini nama di Islam. itu Tengok ditekankan Nama beriman. di Nama beriman. tempat Sebelum kita belajar dulu bila Ustaz kata Betul. syarat sah wuduk, syarat sah solat, berat syarat wajib kepalanya solat. Dia tak akan cakap Islam saja. Dia akan cakap Islam yang Kira-kira melengkapi akan iman. Dia akan ulang perkataan ni pada semua syarat. kalau ada kapas Jadi sebab saya belajar macam itu, jadi saya kongsi macam itulah. nescaya kejat. Dan dia terang lah. Cuma kita belajar ni tak adalah dia bagi nota. Kita pernah pandai diri dia catat. Ni iman. Dahi itu, dahi yang macam mana? Okey. Dahi licin, dahi Sebahagian. bulat, dahi jendul, dahi apa? Sebahagian. Ha. Sebahagian. Sebahagian. Saya tak dengar suara orang lain. Saya tanya kau. Ini sebahagian. Kita tak nampak slide Ustaz. Sebahagian ni macam mana? Okey, dah ada Ustaz. Okey, dah ada Ustaz.
Sebahagian Ya, tak dengar. Dahi Ya. yang terbuka. Terbuka. tidak berlapik, yakni terbuka. Tu maksud dahi tu. Dia belajar kita pondok, itu pun dia Jadi nak kena itu faham berbual apa dengan- itu. Dia start tak dengar. Dia kalau ngaji jaga pondok kena ngaji sini. Baru torang sikit. Ditekankan di tempat Ustaz sujud dengar? Okey, dengar. Baru dengar. ni. Okey, Alhamdulillah. Okey, tengok slide ni balik lah. Ikut berat Ini kepalanya. benda ni. Kenapa dia kena, bila kita cakap ni, guru-guru cakap Okey. Islam yang Ni melengkapi semua iman. ni Dua ni dia ada kaitan. Apa kaitan dia? Yang dulunya kita belajar Ini dulu semua ni. katakan. Sebab Ini dia apa? ada tu perkataan ni, dia saling mengesahkan. Anggota sujud Ustaz. Kan? Kalau dahi dalam kota sujud. Dia Perbuatan. kata dahi tu mesti macam ni. Maknanya kalau ada Apa? iman aja, tapi Syarat dia tak Syarat. Islam, Syarat, maka Syarat. tak ada pakai. syarat. Orang Syarat. yang Islam tapi dia tak ada iman, dia tak percaya, Syarat tak sah. yakin. Yes. Tak Antara yakin dengan Allah ke, dengan Syarat. Rasul ke, dengan malaikat ke, dengan kitab ke, dengan apa-apa daripada 6 rukun ni, saya maka punya Islam itu cita-cita. tidak boleh pakai. Maknanya Yang kalau besar. Islam tu dia, dalam Islam ni ada Saya arahan nak nanti perintah, satu hari dia sembahyang ke, dia saya puasa pergi ke, jalan-jalan. zakat ke, tak pakai. saya tengok ada nama Sama juga ustaz, macam- ada nama ustazah dan diorang Dia beriman. ini dulu Dia belajar percaya online. Allah. Itu cita saya. Tapi dia tak Saya bayar. nak pergi Iman Bentong. juga tak dia pakai. Saya nak pergi taman rumah Lepas bat. tu, bila Saya saja dalam buat surprise kitab pergi surau bat. huraian, Tengok bat tengah bila mengajar syarat surau sah maghrib. wuduk itu cita pertama saya. Islam, guru-guru akan cakap Islam yang melengkapi Saya iman. cita saya gitu. Saya nak ajar Dia sampai saling jadi melengkapi gitu. lah. Saya nak nanti WhatsApp war. War kat mana kat kubur? War tengah Kalau mengajar kita kuliah buat maghrib satu Ustaz. bulatan ni, Saya nak gitu. Sebagai War ajar tambahan, apa? War ajar knowledge. bab sujud ni lah. Ini nama Menolokan dia. sampai kerja. War mesti ngajar kat Minang ni kan. Begini. Ni ramai misalnya beranak ompek pun jahil lagi lah. Ni war tengah ngajar ni. Tu saya cerita saya. Saya mesti cerita. Tuan Yusin buka kelapa doa ain dekat Teluk Intan. Amin Ustaz, insyaAllah. Lepas tu saya nak ngajar satu-satu. Nanti ambil kitab ni pergi ngajar. Nanti saya nak pergi lagi 5 tahun saya pergi Bentong. Tak sajalah katanya, ni Badli ni ustaz mana? Ni ustaz yang handsome tu ke? Ya handsome tu. Salah Badli. Amin. Amin. Macam salah orang. Salah orang. Macam salah orang. Macam yang kilau-kilau tu. Tu betul. Ustaz yang kilau tu. Dia keturunan mak kilau tu. Apa yang kilau? Rambut dia kilau. Ya. Tu betul. Tu saya punya cerita saya nak tabur benih dan saya nak benih tumbuh. Macam mana guru saya cakap? Guru saya cakap dia lagi minat ngajar kat pondok dan ngajar kat masjid. Kenapa? Kat pondok ni boleh tanam benih. Kat masjid ni payah sikit nak tanam benih. Tapi kat pondok tanam benih. Nanti satu hari kita nampak benih ni akan bercambah dan dia akan mengeluarkan benih lain. Itu dia kata gitu. Jadi itu saya harap ni 157 ni. Harapan saya tinggi mengunung. Moga-moga Allah makbulkan. Abang Zaidan bawa teksi, nanti orang tanya Abang Zaidan. Bang, sujud ni macam mana bang? Sambil bawa teksi. Sujud ni hendaklah kau tekankan. Amboi, sambil bawa teksi saya belajar tu. Punya mahal tu. Abang ni ustaz. Bolehlah sikit-sikit. Bayar teksi bang. RM88 kan? Saya ada RM5 je. Tak apalah RM5 lah. Amboi. Bankrupt Zaidan ni. Okey. Ni antara syarat sujud. Okey. Lepas tu nak faham ni perkataan ke perkataan, ayat ke ayat memang dia makan masa yang lama lah. Kalau nak ngajar kena faham semua perkataan. Kalau tidak nanti orang tanya nanti entahlah apa maksud ni tak tahu. Tak boleh gitu. Okey, ni syarat. Everything
From here to here, syarat. Ini apa makna ni? Kalau ada kapas, kejat ia. Nescaya kejat. Kalau ada kapas, nescaya kejat ia. Ia ni apa? Kapas. Kapas ke? Kapas lah yang kejat, bukan dia yang kejat. Dia yang kejat penyit lah dia. Ini syarat apa? Sah. Syarat atas rukun. Tak. Ni perkataan ni. Perkataan ni. Syarat sujud Ustaz. Ni syarat apa ni? Ni perkataan ni. Syarat atas rukun ni. Everything. Kalau ada kapas, kejat dia. Syarat sah. Tak, ni syarat apa ni? Syarat Sempurna. diberatkan kepala. Syarat kapas tu. Syarat kapas tu, diberatkan kepala. Apa maksud berat kepala? Orang kata berat Tekan kepala lah. ni. Tekan. Dia tekan. Berapa kadar nak ketekan? Sampai kapas tu penyek. Sampai kapas tu kejat. Ini syarat ni berat kepala ni macam mana? Sampai kapas kejat. Maksudnya kalau kita tak kapas dia penyek. Tak payah tekan sangat pun tak apa. Lepaskan je kepala. Bila sujud, kita lepaskan berat badan kita ke kepala kita. Lepas tu, letaklah hidung. Letak hidung kau apa? Sunat. Tengok susunan. Tengok ini. Susunan turun. Sujud. Yang paling bagus lah. Dia turun sini. Mula-mula yang turun untuk sujud ialah perut dari Kaki. kaki. Nombor 2, apa nombor 2? Dua lutut Ustaz. Dua lutut Ustaz. Apa? Nombor 2 apa? Dua lutut. 2 lutut, jangan cakap 2. Cakap Kuala Lumpur. Dua lutut. 2 lutut. Itu dah melampau lutut yang keluar. Itu dah overdose tu, tak boleh. 2 dos cukup, jangan 3 dos. Okey, 2 lutut. Lepas 2 lutut, 2 Tapak tangan. tapak tangan. Tangan. Tapak tangan, ikut salah satu. Turun salah satu. Lepas 2 tapak tangan, baru Dahi. Dua tepat. sebahagian dahi Sebahagian yang terbuka. Tulis itu. Ulang lagi sekali sebahagian dahi. Biar muntah. Tak apa. Jadi kita tahu yang kena ni bukan dahi. Sebahagian dahi yang terbuka. Berlapik tak boleh. Wan, tanya apa Wan? Angkat tangan. Oh, salah tertekan Ustaz. Tekan, okey. Wan, bila nak makan sata kemaman Wan? Ngidam Wan. Dah kena naik ni Ustaz Nanti kawan datang, kawan hidup awak. InsyaAllah. Okey. Ni. Yang suka cakap kawan siapa? Orang mana? Nanti kawan datang, kawan hidup awak. Tu orang mana cakap apa? Pahang. Kajang? Pahang. Bukan. Johor. Johor. Johor kami kan? Tak, kawan-kawan. Well, saya lahir kat Johor. Saya tahulah. Okey. Kita kan kawan Ustaz. Kita kan kawan. Saya kalau pergi Johor, diorang dekat dengan kawan. Bang, kawan lagi kawan. Kawan-kawan. Dia bahasa dia kawan.
Orang Johor yang asal memang cakap itu. Okey. Ni. Lepas tu ada lagi satu anggota yang sunat. Nama dia Hidung. hidung. Okey, tengok sini Nama dia hidung. Yang ni ada 7. Ini pula ni. Anggota sujud yang wajib. Yang 7 wajib. Yang satu ni anggota sujud yang sunat. Okay. Susunan ni pada mazhab kita begini. Ada mazhab kata turun tangan dulu. Tapi kita ikut mazhab kita lah. Macam ni. Okay. Lepas tu susunan bangkit. Susunan bangkit. Dekat bangkit lah. Bangkit lah sekejap. Dari sujud. Ni sunat bangkit. Ini sunat lah. Tengok ini. Okey. Apa yang kita sunat angkat dulu? Kepala kan? Kepala dulu. Baik. Sunat angkat dulu apa? Kepala. Hidung. Kepala. Hidung. Kopi je ni. Bukan hidung, kepala serentak tak boleh Ustaz? Angkat hidung dulu. Lepas tu angkat dahi. Bila angkat hidung, angkat dahi, maknanya kepala dia tu. Lepas tu, tulang ke depan, tangan angkat. Lepaskan tangan dari lantai. Faham tak? Lepaskan hidung dulu, lepaskan dahi. Lepas tu, bila kita tidur rehat, kita letak tangan balik ke depan lantai, lepaskan tangan pula dari bumi. Lepaskan tangan. Lepas tu, lepaskan apa? Lepas tangan? Lutut. Lepaskan lutut. Lepas tu, tapak kaki berpijak balik seperti biasa. Jadi, dia kalau kau nampak, dia adalah, kita nampak, dia ada opposite. Nampaklah dia opposite? Saya copy je. Saya copy balik je. Maksudnya apa? Dia adalah opposite daripada letak. Bangun kita balik. Hidung angkat dulu. Lepas tu, angkat dahi. Lepas tu, lepaskan tangan. Lepas tu, lutut pula tak ada kat bumi. Lepas tu, perut jari pun dari asal begini tadi, dia dah kembali begini pula. Dia bertapak. Faham ke keliru? Faham. Abang Halim okey? Faham? Okay, Ustaz. Okay, I'm okay. Okay. Understood. Good, very good. Tak faham cakap. Kau tak faham. Tak faham cakap. Saya ulang balik. Tapi dia punya turun naik ni dia opposite. Kalau turun tadi, perut jari kaki kita lentik dulu. Lepas tu baru lutut. Baru lutut. Kalau kita faham, okey.
Tengku Rahimah, faham? Lama tak panggil nama ni. Faham Ustaz. Amboi. Okey, okey, Terima okey. kasih. Aku nak cari Kak Anis. Mana Kak Anis? Bukan dia tak ada dah. Siapa lagi seorang tu, Tengku yang datang Kak Anis tu? Azimah. Tapi dia selalu ikut FB. Saya rasa dia ada kelas lain pagi ni. Dia dekat AB kan, tak apa, tak apa. Kalau dekat AB tak dapat nak tanya lah. Ya, ya. Opposite. Turun macam ni, naik macam ni. Turun macam ni, naik macam ni. Jadi kita faham lah sunat dia. Kalau kita sakit kaki, kita turun, tangan dulu. Tak apalah. Sah tetap sah. Tapi dia tak dapat ni lah. Faham Kak Zarina Zawhari? Faham Kak Zarina, Abang Mi mana? Amboi, tak menyaut ni. Okey. Ada Ustaz, ada. Tu suara Abang Mi. Amboi. Oh, kongsi Abang Mi. Kajian Sulaimi, kongsi? Ya Ustaz. nama. Kongsi rumah Ustaz. Kongsi rumah, alright, no problem. Tak tugas ke begini? Ya Ustaz. Tak tugas ke? Hari ni cuti lagi Ustaz. Oh di Rompin? Dah balik dah. Oh, dah balik di KL lah. Balik Rompin 4 hari Ustaz. Amboi. Itu hari dah okey dah. Kau jumpa kat hospital dah okey kot. Rawatan lah. Alhamdulillah Ustaz. Okey dah sikit. Risau juga jumpa kat hospital ni. Itu buah ada tu. Nampak Ahmad Yusri Maknul. Okey Ustaz. Okey. Okey. Ini opposite. Ni turun, ni bangkit. Ni turun, ni bangkit. Okey. Ustaz nak tanya. Kalau Ya. kita turun tu tidak turun lutut dulu. Terus Tak apa. tangan. Tak apa. Yang ni yang saya kata ni, ini dua-dua ni, hukum dia sunat tak? Yang elok turun macam ni lah. Tapi kalau sakit kaki, tak boleh lah turun macam ni kot. Yelah, sakit lutut. Saya lutut lah, umur-umur saya pun kan saya lutut juga lah. Kalau orang-orang sihat, orang muda-muda, macam War ni orang muda, Abang Alim ni orang muda lagi ni baru 40 lebih. Tu boleh lah. Bat baru 35 kan? Ya, boleh lah. 27 Ustaz. Ustaz 27 Ustaz. 27? 27. Lampau lah 7. Aduh ban. Saya 17. Bat lah baru tumbuh rambut. Lagi 17. Baru tumbuh gigi. Tumbuh gigi. Jangan cakap tumbuh gigi. Ini hukum yang sunat. Kalau orang muda-muda boleh lah. Kalau orang ada sakit-sakit lutut ke apa benda ke. Tak apalah, turun lah mana dulu. Jangan turun kepala dulu jugalah. Masuk hospital pula kan. Itu dulu dive. Jangan bercerita. Ini sunat. Okey. Bukan jadi syarat. Jangan keliru Benda ni adalah satu benda yang berasingan daripada atas. Dia bukan benda yang sama. Buat satu tanda-tanda lah. Buat tanda. Ini benda ni hanya susunan turun dan susunan naik dari segi hukumnya adalah sunat. Okey? Okey. Apa ni? Manakala punggungnya lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Jika
sebaliknya, maka tiada sah sujudnya. Saya ringkaskan aku tak tu. Ni. Okey. Let's have a look. Tengok. From here, from here to here, okay, what you call this? What you call this statement? Dia beritahu kita apa ni? But, Ahmad, Ya Ustaz. apa tu? Jawapan dia apa? Sekejap. Ini mesti dengan makan nasi goreng ni di dapur. Macam dah panjang ni. Tengah buat kerja kat luar Ustaz. Saya nampak dia terpanggil masuk dalam. Kantoi. Dia tengok pokok bunga kan? Okay. Alamak, kantoi sungguh. Rumah abang ada kamera tau kat rumah saya. Bahaya CCTV. Ni apa ni? Bersenonggeng Ustaz. Apa ni kau? Bersenonggeng. Tahu bersenonggeng. Tapi apa ni? Ni apa? Syarat tak? Syarat. Syarat sah wujud. Dinda aku juga jawab. Takci lah Ustaz, Dinda jawab. Takci pula apa buat takci. Bagi soalan bocor. Jawab je. Dinda dia lama belajar. Dia kalau dalam belajar tu dia lebih dapat. Tu saya kata belajar lama-lama sikit lah. Jangan tinggal bunga-bunga Mat. Masuk dalam. Ini InsyaAllah. Antara salah satu syarat sah rukuk. Yang kita nama syarat atas Rukun. Sujud Ustaz, bukan rukuk. Sujud Ustaz, bukan rukuk. Sujud lah. Alah rukuk pula. Sujud. Betul. Sujud. Aku saja je baru rukuk. Tengok kunci tu. Ustaz saja tu. Dah salah tak mengaku. Saja. Salah pun. Ego tinggi. Tak masuk salah. Okey. Cepat cover tu. Cepat cover lain. Itulah paling. Antara salah satu syarat sah sujud. Apa? Punggung lebih tinggi daripada kepala. Jika tidak, tak sah. Jika tidak, tak sah. Tengok slide ni. Ni slide yang dah sedia ada. Masa kelas lain lah. Tengok ni punggung. Ini kaki. Ini kepala. Kalau sujud macam ni, tak sah. Tak sah. Jangan tengok ni dulu. Ni yang tengok dulu. Okey. Ni. Macam mana keadaan terjadi, dia patut sujud dia gini. Patut sujud tu gini. Kalau sujud yang biasa orang sujud, dia akan kata ni Ni. Kalau boleh sujud, ni lantai.
Ini apa anggota apa ni? Apa tu? Dahi Dahi. Dahi. Ha. Ni apa? Perut jari kaki. Perut jari kaki. Okey. Ustaz, tadi dahi tu sebahagian memang Ustaz. Sebahagian. Mesti cakap sebahagian. Mesti biasakan perkataan sebahagian. Mesti biasakan perkataan ni lah. Jadi kita benda tu kita biasa cakap nanti. Wah, tangan lutut tak ada. Tak apalah. Saya nak tunjukkan ni je. Ini dia punya kepala dengan bahu. Ni kawasan ni lah. Ni kepala dengan bahu Ni kepala dengan bahu. Kita buat macam ni. Dan kita buatlah sesuatu kaedah yang dikatakan transparent. Wah, dah pandai wah. Okey. Okey Ustaz, okey. Ini dikatakan bahu Allah. Dia marah. Ini dikatakan bahu dan kepala. Kepala. Allah, kepala pula. Cakap orang Kuala Lumpur lah, buat malu Kepala. Bahu dan kepala. Okey. Ini normal pergi sujud lah. Macam mana dia boleh sujud dahi dia lebih tinggi daripada kaki dia? Contoh dia macam mana Kalau kejadian berlaku kat mana Permukaan tak rata kot Ustaz. Tak rata satu hal. Yang satu dia sujud ke tangga. Ni. Jadi dia sujud sini. Ni. Okey. Kalau dia sujud sini. Depan tangga rupanya. Ini kira-kira orang punya Jumaat ni. Payah nak pusing kat tangga ni. Okey. Punggung mana punggung? Tinggi dari kepala. Tinggi. Tajam punggung ni. Ini bukan bekas seluar koyak ni. Maknanya dia sujud atas tangga Ustaz. Atas tangga lah. Kalau penuh tempat tu macam mana Ustaz? Itu lah saya kata. Kalau sujud di sini ni. Ini sah tak sujud dia? Sah. Kenapa sah Wan? Sebab punggung lagi tinggi. Betul. Ni kepala. Jadi keadaan sujud ni tangga. Tangga pun aku tulis.
Apa benda ni Ustaz? Jangan ingat lah. Nanti dah lama-lama baca tak ingat. Tangga. Jadi keadaan sujud jenis, sujudnya sah. Kenapa sah? Kopi ni, letak sini lah. Okey wah, boleh lukis wah. Okey Ustaz, cantik. Wah dulu SPM dah ambil lukisan kan? Ya Ustaz, tahu Ustaz. Dapat A. Jauh pergi Ustaz. Rasak tu dah Ustaz. Kan, Ustaz, nak menyampur sikit Ustaz, pasal ni Ustaz. Kejadian ni pernah jadi betul-betul Ustaz. Seksyen 16 punya masjid, Salam, hari Jumaat. Memang tak ada ruang Ustaz. Memang ni macam cara Ustaz. Jadi wall sujud kat tangga? Ya betul Ustaz. Hari Jumaat memang pack. Mempel lah. Ni selalu jadi sembahyang Jumaat. Jadi bila kita ni, bila kita balik, kita fikir macam mana aku sujud kat tangga sah tak sah. Ikut syarat sujud lah. Ikut syarat sujud. Kalau dia sujud, okey. Kita kopi ni. Nama. Okey, ni lagi satu senario. Okey. Okey. Katakanlah kepala dia naik lagi. Dia sujud kat tangga ni. Ni tangga. Okey. Bisa lah sujud dia. Dia sujud tangga ni. Sebab ni jaga dia sempit. Jangan sempit. Tak sah, Ustaz. Sama. Tak sah. Kenapa tak sah? Sama tinggi. Sama tinggi dengan punggung. Punggung lebih tinggi atau sama tinggi dengan Dahi. Kepala. Ustaz, kalau terpaksa pun kira tak sah juga Kalau tak okey. Tak sah lah. Ini tak sah sujud dia. Atau ada kotak, atau dia sujud dekat atas batu. Kan tu air bebo tu kan? Katakanlah batu dia punya keadaan sini. Mana cik gambar batu? Batu tu gini. Bila batu gini, dia semayang. Gini batu. Katakanlah dia sujud tu gini. Kalau gini sah ke tak? Ni sah tak? Tak sah, Ustaz. Tak sah lah, sama macam tadi. Kalau batu ni ada sikit rendah. Dan dia punya kepala ada sikit turun. Wah, ni sah tak wah? Sah Ustaz. Kenapa sah? Sebab dahi dia dah rendah pada punggung. Bukan dahi, kepala. Kepala dia. Rendah daripada? Punggung. Kenapa dahi mesti rendah daripada punggung? Untuk rasa kehambaan. Satu. Lagi satu, kenapa? Untuk menepati takrif pada sujud yang dikatakan Nonggeng. bersenongging.
daripada perkataan Tonggeng. tonggeng. Jadi kalau tak ada nama tonggeng. Orang tua dulu dia marah orang tu tengah tangguh kan. Kata kau ni besok lah, lusa lah, tulat lah, tonggeng lah dia kata. Dengar tak? Pernah Ustaz. Nah, Ustaz. orang tua kata besok, lusa, tulat, tonggeng. Depan tu apa dia cakap? Apa dia cakap? Nak geram ni pasal ni. Menonggeng. Tulat, tonggeng lebih. Oh ni orang muda kat tu tak tahu. Dia kata tanya orang tua lah. Apa buat? Terbalik. Besok, lusa, tulat, tonggeng. Apa dia depan tu? Dia kata apa tau? Berulat tai anjing. Tu kata dia orang. First time dengar. First time ada guru-guru cakap tu. Oh, saya first time. Besok, lusa tak apa. Besok, lusa, tulat, tonggeng. Sampai berulat tai anjing. Dia kata orang yang bertangguh ni, guru-guru ni punya marah, orang tua je marah, dia bandingkan anjing tu sampai berulat. Besok, lusa, tulat, tonggeng. Tulat ni berulat. Tonggeng ni tai anjing. Tu kata tu. Jangan tangguh-tangguh besok, lusa, tulat, tonggeng. Berulat tai anjing ni. Tu macam kita jangan tertangguh lah. Benda baik kena buat terus. Hendaklah sujud itu dengan qasad. Tengok kita balik. Ustaz nak tanya, kalau situasi tertentu, bila nak mula sujud ataupun sedang sujud, kalau misalnya kita atas kapal katakan, ombak kuat, kepala kita tiba-tiba tertinggi daripada punggung. Tapi tadi masa kita sujud, ombak buat gitu kan? Betul tak? Kepala kita gitu lah. Kepala gini. Kita stay. Bam. Betul tak? Mesti dia kapal takkanlah dia begitu. Dia mesti kan? Tunggulah maksudnya. Tunggu sekejap. Tunggu. Okey, tumaninah. Okey, sah. Baik. Memang kalau kita naik kapal kadang-kadang mungkin begitulah. Salam Ustaz. Mula-mula. Saya nak tanya, dalam penjelasan tentang sujudnya tidak sah. Dan sebelum ini tadi, punggung yang rajah yang pertama tadi sujudnya sah sebab punggungnya lebih tinggi. Tapi sekarang sujudnya tidak sah, tapi punggungnya lebih tinggi atau sama dengan kepala dan bahu. Mohon Ustaz jelaskan, Ustaz tak faham tentang ni. Apa Rasa tak faham tentang ayat yang dia kata yang tadi pun punggungnya lebih tinggi. Tapi sah. Yang ni punggungnya lebih tinggi atau sama tapi tidak sah. Lebih tinggi. Kesalahan bukan ni. Ni punggung sama ke punggung sama. Kesalahan bukan ni. Ini ajar lain. Ini punggung sama. Bukan lebih tinggi punggung sama. Atau lebih rendah. Saya tak betulkan lagi perkataan ni. Oh ya, minta maaf Ustaz. Ayat di sini, lepas tu patah balik. Tak apa. Bagus juga ingatkan saya. Nanti saya lupa. Okey. Terima kasih Ustaz. Ini kepala. Jadi ini punggung. Ini sama. Atau kepala ni dia naik atas lagi. Ini. Ini dia tak sah. Jadi ginilah. Sama atau gambar raja lagi tu, dia gitu. Sama. Dia mestilah kepala ni ke bawah ni. Ini okey. Sini sah. Okey. Alright. Ini kita tengok perkataan lain. Hendaklah sujud itu dilakukan dengan
Qasad. Ni. Perkataan yang selalunya kita jumpa ni lah. Apa ni? Menyengajakan perbuatan. Ni. Tambah lagi. Ertinya bukan turun dengan tidak sengaja. Contohnya seperti terjatuh. Kita kata. Ini. Okey. Lagi sekali. Apa ni wah? Ustaz. Apa tu? Ayat tu mewakili apa? Menerangkan apa? Hendak sujud itu dilakukan dengan qasad apa? Wan, apa Wan? Abalim apa? Syarat-syarat. Syarat. Rukun. Syarat atau rukun. Okey, dah boleh faham tu. Boleh faham, tanya depan-depan blur. Ni depan-depan berpeluh-peluh je nanti. Haji Nasir duk gelak je Ustaz. Tadi nota tak jumpa. Wow. Abang Lim, masalah kita. Itulah tu. Saya nota tak jumpa. Mana nota aku ni bawa di Kuala Lumpur. Orang perempuan bagi toyol pun tak dengar Ustaz. Bagi jawapan tak dapat. Orang perempuan bagi jawapan. Sehingga boleh keluar. Punya lebih ni. Aduh. Tunjuk jari lah. Mana tunjuk jari 8. Tunjuk jari 8, bacanya 6. Tu yang tak betul tu. Orang perempuan bagi jawapan Haji Haji Nasir duk golak-golak je Haji Nasir. Punya lebih ni. Ini kalau ambil tauliah gagal loh. Sehingga dah pekak. Orang tanya, tu tak dengar soalan. Tapi faham Ustaz. Macam tu faham Ustaz. Faham. Darah gemuruh lah Ustaz. Betul lah tu. Itu kalau nikah lagi sekali, itu 8 kali tak dapat sebut tu. Betul Itu jangan nikah lagi sekali. Tentu boleh sekali je. Satu confident ni cik. Dah cakap je. Umur marah je. Okey. Sujud itu, ini nama dia syarat atau rukun. Jadi dalam kitab ni syarat dia ada. Tapi dia cakap sikit, dia cakap sikit, dia cakap sikit, dia cakap sikit. Jadi lepas ni nanti kita susun balik atau ada kitab lain, ditulis, dia dah ikut susun. Ni nama qasad ni. Ni nama qasad Ni nama qasad. Apa definisi? Menyengajakan perbuatan. Sebut banyak kali definisi ni, menyengajakan perbuatan. Menyengajakan perbuatan. Jadi nanti lama-lama bila kita jumpa perkataan ni balik, qasad, dia tahulah apa qasad, menyengajakan perbuatan. Bila nak jumpa lagi Boleh minta tanya depan-depan. Aduh. Dah lambat lah Ustaz kena. Dah lambat tak best. Dah lambat jauh. Di depan mata tanya best ni. Nak tengok Dia sama ada sungai atau pantai Ustaz, dua tu. Boleh. Nanti kita arrange lah.
Langat. Langat ke? Ada pula yang tak datang, ada orang tanya. Saya duduk belakang. Cop. Lepas ni kita tanya orang lain pula lah. Tanya orang lain pula. Yang dah keluar lidah dulu saya tanyalah. Okey. Syarat atau rukun. Sekiranya seseorang tersujud atas benda yang tajam kerana kesakitan, harus dikesut. Harus apa? Boleh. 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 Bukan perlu. Boleh. Tak kesut pun boleh, nak kesut pun boleh. Harus. Maknanya boleh dikesut dahinya. Kesut ni maksudnya tiada diangkat. Kesut tau, kesut. Kita tak mengesut. Kita duduk, kita tak bangun, kita kesut. Kesut ni punggung masih kekal di lantai tapi bergerak. Itu namanya kesut. Tapi jika diangkat dan dialih sebelum ada tumak ninah, tidak mengapa. Maknanya tak batal sembahyang. Dan jika sudah ada tumak ninah, tidak sah kerana bertambah sujud jadi 3 kali. Okey. Ini keadaan dia. Ini dahi. Ini dahi. Ini dahi Dia sujud. Di lantai. Cucu aku belum pergi. Dengan suara. Di lantai Kita faham daripada lukisan yang paling bagus ni, kita boleh faham. Ini dahi. Kepala lah. Tiba-tiba dia sujud. Atas benda tajam. Lepas tu dia gerak kemari. Gerak ini tanpa diangkat, inilah yang dinamakan Kesut. kesut. Mengesot. Ini nama dia kesut. Mengesut. Ini gerak tanpa angkat. Selamat, lengah. Gua datang gua. Ustaz, dekat 9.30 Ustaz nak pergi surah Abraham Auf Ustaz. Gua datang tak? Ready. Ada kematian Ustaz, baru dapat tahu dalam bagi tahu Ustaz. Allah. Haji Nasir tu, dia kata kalau awak ikut, dia ikut. Tapi kalau dia angkat, ni. Okey. Tengok sini Okey, keadaan ni ke sini. Ini nama dia angkat. Dan antara ni dia tak kesut tetapi dia angkat dahi. Tengok sini Dia angkat dahi. Okey. Kalau angkat lepas tumak ninah.
maknanya dia dah sujud, dah diam dah, dah tumaninah. Maka batal solat. Jika sebaliknya tiada, batal. Sebalik dia tu macam mana Ustaz? Baliknya maknanya dia angkat itu belum ada tumaninah. Dia terus sujud, lepas tu bergerak macam tu. Bergerak. Dia angkat. Bukan bergerak, dia angkat. Dia angkat. Belum pegun. Belum pegun. Puk tajam. Dia angkat. Puk. Tak subhanallah. Subhanallah, dia angkat dah. Tak batal. Tak batal. Tapi kalau sujud, tak ni subhanallah dah tumaninah ni. Apa pula tajam ni? Alih. Pertamanya. Maksudnya dia rasa benda tajam je, dia terus alih ya Ustaz sebelum dia letak. Dia Tempoh letak je jangan kepala, dia sampai rasa tajam, dia tumaninah. alih. Tempoh jangan sampai tumaninah. Kadang-kadang tu kita nak sujud lepas terus sujud terkejut terus terangkat. Terangkat tu tak sampai tumaninah. Dia gitu. Respon, dia auto respon. Kalau dah tumaninah angkat, batal. Kenapa? Bila tumaninah, dia kira satu sujud. Angkat lagi satu, dah 2 sujud. Tadi dah sujud lagi satu, sujud pertama. Dah jadi 3 sujud, maka batallah sembahyang dia sebab menambah rukun dengan sengaja. Okey. Faham. Okey. Need to leave now. Ustaz nak tanya jap. Kalau macam kita sujud, kita tak perasan ada bulu kucing, tapi bila kita bangun duduk atas sujud tu baru kita ternampak bulu kucing dekat tempat kita sujud tu. Batal sembahyang. Kena repeat lah. Sebab bulu kucing ni dia sentuh pakaian atau badan kita. Ustaz masih. Kau tak sentuh tak apa. Okey. Dah. Kemal ni. Dah. Dah ke belum? Ustaz. Okey, ambil gambar. Cepat. Sudah Ustaz. Baik, ambil gambar, Bat. Dah. Okey, nanti saya ambil yang dia orang punya. Ini yang kita belajar tadi kan? 1, 2. 2 kan? 2 slide je. Okey, dah. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jumpa dekat tempat lain pula. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.